Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Syukur kita pada malam ni dapat berjumpa sekali lagi. Okay, saya lah dapat berjumpa dengan PAS sekali lagi. Terus sesi yang pertama dulu pada ataupun 2 bulan lepas dengan tajuk gerah gerakan. So minggu ini saya memilih tajuk sukatan serakan data tak terkumpul untuk tingkatan 4 lah. Untuk kita buat ulang kaji. Baik, sebelum kita memulakan majlis kita ini, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru masuk dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam. Dan bagi memulakan majlis, kita akan membacakan doa. Saya akan berjemput Syazwan. Syazwan ada di sini, Syazwan? Ya, saya cikgu. Okey, baiklah. Baik. Bagi pelajar yang beragama Islam, kita akan membaca doa diketuai oleh Syazwan Akmal, dan bagi pelajar yang bukan beragama Islam, boleh membaca doa mengikut kefahaman agama masing-masing. Baik Syazwan, boleh kita bermula? Boleh mula dengan bacaan dan doa? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syur alaina min ghazahini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin. Baik, Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Syahrul Izzat bin Ismail dari SMK Gua Perahu. Alhamdulillah dah lama dah mengajar kat Gua Perahu. So insyaAllah malam ni saya akan berkongsi sedikit ilmu lah berkaitan dengan tajuk tingkatan 4 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, malam ni saya akan menggunakan modul dari Terengganu dan nota daripada modul Sabah. So Sabah yang lepas pun saya guna dari Sabah, yang ini pun saya gunakan nota daripada Sabah dan latihan kita gunakan dari Terengganu. So ucapan terima kasih kepada pihak JPN Terengganu dan JPN Sabah lah menyediakan modul ini, dan saya percaya modul Pulau Pinang telah pun sampai di sekolah untuk lonjakan SPM 2021 kan. So yang dah dapat tu bolehlah kot mula membuat latihan dia. Okey, terima kasih Haikal. Okey, baik, kita tengok dulu nota kita malam ni. So malam ni kita mula dengan tajuk sukatan serakan data tak terkumpul tingkatan 4. Okey. So ini adalah nota. Okey, so nota ni saya akan gunakan daripada Sabah. Sambil itu saya ada juga nota daripada buku teks tingkatan 2. Okey. Dan ada juga nota daripada buku teks tingkatan 4. Okey. So kita tengoklah nota-nota yang berkaitan. Okey, sebelum kita mulakan tajuk kita, okey, ini tajuk kita. Dan nota yang pertama yang kita nak tengok, okey, dalam tajuk tingkatan 4 ni kita ada serakan bagi satu set data menunjukkan bagaimana satu set data ditaburkan. Okey, kita ada plot batang dan daun. Okey, yang ni kita saya percaya semua orang pernah buat. Kita ada plot titik. Okey, plot titik ni kita ada garis dan kita plot titik dia. Okey, dan juga kita ada plot kotak. Okey, plot kotak ni kita dapat daripada data dan kita perlu tentukan nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Okey. Baik. Sebelum tu kalau ada siapa ada soalan ketika saya berbincang ni, kita berbincang ni, boleh terus on mic dan bertanyalah, ataupun kalau kita tulis dekat bawah ruang chat tu saya mungkin tak perasan. Jadi boleh terus on mic dan terus panggil saya lah. Okay. Okay, so yang ni yang pertama kita tengok tadi. Serakan bagi satu set data boleh diwakilkan melalui plot batang dan daun, plot titik dan juga plot kotak. Yang ni kita akan tengok sekali lagi latihan. Mungkin ada dekat situ. Okay, kemudian yang kedua kita akan tengok sukatan serakan bagi data tak terkumpul. Okay, julat iaitu nilai terbesar tolak nilai terkecil daripada data mentah kita tadi. Sekali lagi. Dan yang kedua, julat antar kuartil, iaitu kuartil pertama tolak kuartil, julat antar kuartil adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey. Kemudian, dah tentu tajuk ni, dia tak lari daripada variance. Okey, variance, ada beberapa rumus kat sini. Okey, variance, simbolnya sigma kuasa 2, jumlah X tolak X bar kuasa 2 bahagi dengan N. Ataupun kita boleh guna sigma kuasa 2 sama dengan jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak X bar kuasa 2. Okey, yang ini saya percaya kita akan gunakan sekejap lagi untuk data yang disusun lah.
Okey, data yang disusun. Okey, untuk dua di bawah ni, jumlah F kurungan X tolak X buah kuasa 2 bagi jumlah F, dan ataupun kita boleh guna jumlah Fx kuasa 2 bagi jumlah F tolak X buah kuasa 2. Yang ni untuk data dalam bentuk jadual lah. Okey, sekejap lagi saya rasa dalam modul Terengganu ni ada disediakan contoh-contoh soalan macam ni. Ini okey, kemudian sama juga ada CCM PY. CCM PY sebenarnya kita punca kuasa 2 saja nilai varian tersebut. Okey, so yang ni untuk data yang disusun, dan bawah ni, dua yang di bawah ni adalah untuk data dalam bentuk jadual. Okey, so bila kita buat variance, dah tentu kita akan jumpa means. Okey, mean kita, mean kita ataupun simbol dia adalah X bar. Okay, kalau untuk yang di atas ni ialah jumlah X bahagi dengan N. Kalau untuk data dalam bentuk jadual, mean dia ialah X bar sama dengan jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Okay, so untuk mean lah. So bila kita ada variance dan CCM PY, dia mesti datang sekali dengan mean. Kalau kita nampak dekat sini ada mean lah. Ni X bar ni semua mean. Okay, so kita ada dua pilihan. Sama ada nak guna yang atas ataupun yang bawah ni. Untuk yang ini, okay, saya lebih prefer kita guna yang bawah lah. Tapi kalau cikgu di sekolah guna yang atas pun boleh. Sebab yang ini ada X tolak X bar. Saya takut dekat sini kita akan jumpa perpuluhan awal-awal. Saya tak suka yang tu lah. Saya akan guna yang bawah ni. Okay, kemudian nota yang ketiga. Jika setiap nilai dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan satu nilai pemalar, julat antara kuartil, varian dan CCM PY tidak berubah. Okay, yang ni nota ni. Sekejap kita tengok soalan baru kita tahu maksud dia lah. Okay, setakat ni okey ke? Boleh respon? Ada masalah? Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey lah. Kalau ada soalan, bagi tahu lah. Okey, jika setiap nilai dalam satu set data ditambah atau ditolak, okey, ditambah atau ditolak dengan satu nilai pemalar, julat antara kuartil, variance dan CCM PY tidak berubah. Okey. Nombor 4, jika setiap nilai dalam set data didarabkan dengan satu pemalar K, maka julat baharu sama dengan K darab julat asal. B, julat antara kuartil baharu sama dengan K darab julat antara kuartil asal. C, varian baharu sama dengan K kuasa 2 darab varian asal. Dan D, CCM PY baru sama dengan K darab CCM PY asal. Okey, yang ni kita akan jumpa sekejap lagi. Maksudnya ada soalan berkaitan dengan ni. Cuma varian saja, kena ingat varian K kuasa 2 darab varian asal. Yang lain semua K lah. Julat antara kuartil dan CCM PY kita darab dengan K. Tapi kalau kita lupa yang ni, kita buat balik lah. Kita ulang semula langkah cari varian, cari mean dan cari CCM PY. Okay, dan yang kelima, kuartil bawah juga dikenali sebagai kuartil pertama, manakala kuartil atas dikenali sebagai kuartil ketiga. Okey lah. Okay, selalu kita guna dalam kelas, kita panggil kuartil pertama. Kuartil pertama ni simbol dia adalah Q1. Dan kuartil ketiga, kita panggil dia sebagai Q3 lah. Okey, yang ni semua kita pernah dengar kan? So, sebab tu saya pilih tajuk di tempat ni. Okey, itu nota-nota yang kita perlu tahu untuk nak jawab soalan sukatan surakan ni. Okey, baik. Kita tengok soalan yang pertama lah. Okey, baik. Okey, untuk soalan yang pertama ni yang mudah ni, okey, kita akan buat dengan cepat lah. Okey, kalau ada soalan, kita boleh bagi tahu lah. Okey, jadual menunjukkan bilangan majalah yang dibaca seminggu oleh 16 pelajar lelaki kelas tingkatan 4 Curie. Hitung beza bilangan majalah. Baik. Bila dia tengah hitung beza ni, nilai apa tolak nilai apa? Siapa boleh respon dekat sini? Nilai maksimum tolak nilai minimum. Okey, baik. Terima kasih. Siapa yang cakap tu? Amira. Amira. Okey, tahniah Amira. Okey, so bila ditanya tentang beza, okey, beza maksudnya nilai maksimum tolak nilai minimum lah. Itu untuk julat. Okey, minimum. Okey, di sini berapa nilai maksimum dia? Maksimum dia adalah 8. Okey, 8 tolak dengan nilai minimum ialah kosong atau sifar. Okey, 8 tolak sifar, jawapan dia adalah 8 lah. So itu cara yang
Soalan ni mungkin soalan kertas satu. Soalan kertas satu. Okey, yang kedua sama juga, ini dalam bentuk plot titik. Hitung beza. Okey, so hitung beza tadi Amira disebut nilai maksimum tolak nilai minimum. So dalam data ni kita ada nombor bermula 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi nilai maksimum kita adalah 10 dan nilai minimum kita adalah 5. Jadi bezanya okeylah. Ni tak payah tulis rumus lah. Kita tahu dah ni beza sama dengan 10 tolak 5. Jadi jawapan dia 5. Okey, saya harap yang ni boleh. Kalau siapa yang lupa, inilah cara dia nak buat untuk beza lah. So saya harap yang ni kalau keluar soalan ni mungkin kertas satu lah. Okey, satu markah pun bermakna untuk kita. Okey. Yang ketiga, mari kita tengok nombor 3. Lebih kurang sama juga macam di atas. Kos perbelanjaan. Sebelum tu, okey kan nampak kan tulisan saya ni? Atas ni? Nampak dengan jelas ke? Kurang jelas kan? Okey. Okey, terima kasih. Kos perbelanjaan elektrik sebulan bagi beberapa keluarga sewaktu PKP 2.0 dicatatkan seperti dalam jadual di bawah. 240, 150, 400, 315, 200, 370, 140, 330, 290, 240, 180 dan 250. Okey, dimaklumkan kos perbelanjaan elektrik boleh diwakili dalam bentuk P. Kos perbelanjaan boleh diwakili dalam bentuk elektrik RM lebih besar atau sama dengan P, lebih kecil atau sama dengan Q. Okey, yang ni nyatakan nilai P dan nyatakan nilai Q serta beza. Okey, nilai P adalah nilai yang terkecil. Okey, ni nilai terkecil lah. P ni nilai terkecil minimum. Q adalah nilai maksimum. Okey, ni ada 3 soalan Yang pertama nilai P. So nilai P dekat sini berapa? Yang minimum 240. 240. Ada lagi yang rendah tak? 150. 150. Yang paling rendah lah. 140. Bukan. 140 ada lagi. Okey, P adalah 140. Dan Q nilai maksimum 400. 400. Terima kasih. Yang last suara siapa tu? Saya macam bisa dengar ya. Itu kan. Itu kelas itu. Okey, so 400. So dia tanya beza. Jadi beza 400 tolak 140. Jawapan dia 260. Betul tak? Betul. Okey, itulah. Ini simple ya. Kita start dengan simple. Tak baru kita naik atas sikit. Okey, baik. Yang ni. Nombor 4. Okey, yang ni yang pertama tak ada masalah ke? Yang pertama ni kita tengok tentang yang ni lah tadi. Kalau kita tengok dekat motor. Julat, kita tengok tentang julat. Nilai terbesar tolak nilai terkecil. Kita tengok yang tadi lah. Okey, so kita tengok balik soalan dia. Kalau ada soalan beritahu. Okey, kalau cepat pun beritahu. Kalau lambat pun beritahu. Okey, tengok nombor 4. Okey, baca Ustaz. Saya bagi masa 1 minit. Data di bawah menunjukkan umur 18 orang peserta kanak-kanak yang hadir di pertandingan 2 jenis acara berbeza dalam majlis hari keluarga sebuah syarikat. So, acara larian itu umur 18 peserta dia. Acara meniup belon pun ada umur peserta dia. Baik, soalan A, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey, serakan yang lebih besar ni maksudnya bila kita tolak nilai maksimum, tolak nilai minimum, dia akan dapat jawapan yang lebih besar lah. Yang lebih besar. Jadi antara acara larian dengan acara meniup belon ni, yang mana lebih besar? Cuba Ustaz, tengok apa jawab Ustaz terketas kat rumah tu, kemudian beritahu kat saya. Yang mana yang lebih besar? Kalau lebih besar, berapa nilai dia? Okey, boleh cuba yang tu? Boleh respon? Kalau ada respon kan? Kalau ada kat sini pun boleh, saya akan cuba tengok juga lah. Okey, kalau kat sini dia akan tak terlepas pandang juga. So siapa yang boleh respon, Hafizuddin ke, Azim, Nur Amirah, Kamil, Anas, Jazwan dan yang lain lagi, banyak lagi ni. Tiup belon Hafizuddin. Okey, baik. Berapa nilai dia Hafizuddin? Okey, macam mana kita nak tulis? Okey, kat sini lah. Kita tulis kat sini, tak apa kita tulis kat sini lah. Tiup belon. Hafizuddin kata tiup belon. Okey, cuba kita tengok nilai dia. Sekejap, saya tukar warna pen. Okey. Okay, saya ambil ruang sini lah sebab ruang dia agak sempit kat bawah tu. Okey, kita tengok silakan untuk acara larian. Acara larian Okey, nilai terbesar untuk acara larian siapa? Nilai yang paling besar ialah 61, betul? Betul.
Okey, kemudian nilai umur yang paling rendah. Umur yang paling rendah ialah 20. Okey, 20 kan? Nilai yang paling rendah ialah 20. 61 tolak 20. Jawapan dia ialah berapa? 60, 61 tolak 20. 9. 5 tolak 2, 39. Betul kan? Okey, 39. 41. Betul kan 39 tu? 41 je. 41. Okey, terima kasih. Okey. Tengok pula untuk acara meniup belon. Acara meniup belon. Okey, umur yang paling tua dekat sini adalah 65. Betul, 65. Okey, tolak dengan umur yang paling muda. Umur yang paling muda ialah 23. Bukan 23, 20. Okey, 65 tolak 20, jawapan dia 45 cikgu. 45. Okey, so dekat sini siapa yang paling besar lagi? Siapa yang banyak lagi? Belon. So jawapan dia acara belon lah. Jadi jawapan dia, telakan yang lebih besar adalah acara meniup belon. Okey. Okay, ini masih lagi kertas satu ni, masih lagi mudah ni. Okey, baik. Kemudian berikan komen anda berkenaan taburan umur peserta yang hadir dalam kedua-dua acara tersebut. Okey, so kalau kita tengok untuk komen ni, kita kena buat plot batang dan daun kat sini. Okey, so kalau kita nak buat plot batang dan daun, jawapan dia, sekejap kalau kita nak buat kat sini, dia agak jauh. Sekejap kalau saya tunjuk. Okey, plot batang dan daun, apa kata buat tak? Ada masalah dah nak buat plot batang dan daun? Boleh respon? Ingat lagi ke? Dah lupa ke macam mana? Boleh cikgu. Boleh ke? Yang respon tu siapa dia? Okey, lupa dah. Asyirah Amaris lupa dah. Okey, siapa lagi? Okey, saya tunjuk dah pelan-pelan dah. Okey, yang penting kita boleh jawab dalam periksa nanti. Okey, so sekejap, mana jawapan dia? Okey, so dekat sini kita ada data ni. So saya buat untuk larian dulu. Okey, saya dah print kertas saya. Sekejap lah. So untuk larian kita bermula dengan 20. So kita ada 20 kat sini. Saya buat juga lah yang ni sebab ada yang tak tahu. Kita nak masuk dengan untuk nak mengira lah yang ni. Okey, kita mula kat sini. Okey, so untuk acara larian kita ada 20. Sebab data ni kita kena susun dulu dengan elok ni. Kalau tidak, sakit dia payah nak tengok kan. Okey, so sekejap. Sini dimula dengan 2. Di tengah ni 2 lah untuk acara larian. Kita ada 20. Maksud umur dia kat sini 20. Inilah nama dia plot batang dan daun. Kemudian, sekejap saya buat. Sekejap. Okay, 20 ada 1. Kemudian 21. Lambat sikit lah nak buat ni. Kemudian 21. Sekejap saya buat ni dulu. 34. Okey. Sambil tu hampa cuba buat dekat tempat apa? Saya cuba buat yang ni dulu. Saya ubah balik. 34. 45. Kemudian 25. Kemudian 28. 53. 20. Ada lagi 20. Sorry, 20 dah ada ni. 52. Okey, 52. Kemudian 61. 34. 27. 46. 33. 22. 21. 32. 60. Dan 53. Okey, yang ni data dah yang acara larian untuk plot batang daun tapi tak tepat lah sebab sepatutnya kita buat ikut turutan dia. Sekejap, kalau saya tukar ikut turutan dia, yang ni akan jadi satu lagi 011 011 25 25 78. Yang ni akan jadi 23 44. Ini akan ni betul. Ini akan jadi 233. Okey, sekejap lah. Sini 233. Sini akan jadi 01.
Okey, yang ini dia akan jadi nombor ni. Kosong, satu, 2, 5, 7, 8. Ini akan jadi 2, 3, 4. Kita susun dah ikut umur dah lah, senang sikit. Okey, untuk acara meniup belon, okey dia akan jadi 38. Kita tulis dulu lah, 38, 43, 35, 41, 33, 51, 20, 64, 23, 24, 35, 41, okey 33, 40, 32, 53, 20 dan 65. Okey. Baik, ini adalah plot batang dan daun bagi acara meniup belon. Kalau boleh kita susun ya. Kalau nak susun sekejap nanti saya buat 0, 0, 3, 4, 2, 3, 3, 5, 5, 8, 0, 1, 1, 3. Okey, yang ni dah okey dah. Sekejap. Okey, yang ni akan jadi 0, 0, 0, 3, 4. Okey, yang lain dah dapat buat ke belum ni? Dah ya. Dah no? Okey, baik. Terima kasih yang dah tolong saya buat. Sama-sama buat. Okey, ini adalah plot batang dan daun. Sekejap saya padankan ni bagi cantik sikit. Okey. 0, tak dekat lagi. 0, 1, 1, 3. Okey, baik. Ini adalah plot batang dan daun bagi acara larian dan acara belon. Okey, soalan dia tanya, berikan komen anda berkenaan taburan umur peserta yang hadir dalam kedua-dua acara tersebut. Okey, apa kita nak komen kat sini? Apa yang kita boleh komen? Okey, cuba tengok umur. Yang muda duduk belah acara mana? Yang lebih ramai. Yang muda duduk dekat mana? Acara lari ke acara meniup belon? Acara lari. Acara lari kan. Sebab muda ni kita kuat lagi. Acara yang meniup belon ni ramai yang tua-tua sikit lah. Jadi macam mana nak jawab? Okey, macam ni lah. Okey, Abang Salim jawapan ni. Okey, kita boleh kata kebanyakan peserta yang hadir untuk acara larian adalah lebih muda. Okey, berbanding peserta yang hadir acara meniup belon. Kerana kebanyakan cerapan tertumpu di sebelah atas plot. Okey, ini. Itu jawapan dia. Okey, tolong salin jawapan dia. Okey, so jawapan dia yang kita boleh tulis adalah kebanyakan peserta yang hadir acara larian adalah lebih muda. Berbanding peserta acara meniup belon kerana cerapan tertumpu di sebelah atas plot. Di bahagian atas plot. Tak cukup lah tulisannya. Okey, itu jawapan dia. Sebab soalan SPM ni rasa banyak dia akan bagi tanya macam ni lah. Beri pendapat anda, beri komen. Jadi dia bukan setakat kira mengira saja. Okey, baik, itu jawapan untuk nombor 4 lah. Okey, sekejap nombor 5 ni. Boleh tolong bantu saya? Okey, cuba buat plot titik untuk kedua-dua kelas ni. Okey, kita nak tengok sekejap. Okey, boleh tolong saya buat plot untuk kelas ni, plot titik bagi kelas Delta dan kelas Einstein. Okey, saya bagi masa lebih kurang 2 minit lah. Okey, untuk awak cuba sekejap. Okey.
Lagi saya datang balik. Baik, ada yang dah dapat dah untuk plot titik ni? Gagal dah dapat? Faiz dah dapat? Belum cikgu. Belum buat lagi. Okey, baik. Afizuddin, dah siap? Amirah, Anas, Saiful? Boleh respon? Dah siap ke belum? Plot titik. Belum cikgu. Okey, ada masalah? Okey, kalau plot titik tu tadi macam ni kan? Kalau kita tengok balik nota tadi, plot titik yang ni. Sekejap saya tunjuk. Okey, yang ni lah plot titik dah. Kita kena buat titik atas dia tu. Okey, kita sambung ni sebab kita tengok yang penyeraan tu yang lebih penting sikit. Tapi kita cuba juga yang ni. Sebab, okey. Data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Okey, kalau kita tengok buat melalui plot titik, kita akan nampak lah. Okey. Okey, mari kita tengok sama-sama dekat sini. So, untuk 4 delta 32. Saya akan tandakan dengan warna biru lah, nampak sikit. Okey. So, 32, saya tanda kat sini. Sini 30, 31, 32. Okey, ni plot titik lah. Bagi yang lupa, ni nama dia plot titik. So, tanda kat sini 32, 36. Ini 36. 39. 29. 35. 36. 39, 30. Okey, sama-sama buatlah. Kalau ada kata petak tu boleh buat. 36, 34, 26, 35, 28, 37, 36, 30, 36, 34, 37, 35, 37, 30, 36 dan 39. Okey, ini adalah plot titik untuk kelas delta. Okey, kita tengok pula kelas 4 Einstein. Okey, 28. Sekejaplah saya cuba buat dengan cepat 32, 37, 30, 38, 26, 34, 30, 31, 36, 25, 40, 34, 37, 30, 26, 31, 31, 28, 26, 30, 32, 36 dan 30. Okey. Saya tanda sebab saya takut bila saya baca ni saya lupa kan. Okey, baik. So, soalan pertama, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar?
Okey, kalau kita tengok dekat data mentah kelas delta dengan kelas 4 Einstein, kita perlu cari nilai terkecil dan nilai terbesar. Baru kita dapat. Tapi daripada plot titik, kita dapat dengan jelas. Okey, kelas delta minimum dia adalah 26. Maksimum dia ialah 39. Okey, so dia punya julat dia ataupun dia punya apa tadi? Beza dia. Okey, beza dia untuk soalan A. Beza untuk kelas delta 39 tolak dengan 26. So 9 tolak 6, 3, 3 tolak 2, 1, 13. Okey, betul jawapan saya tu? Yang dah siap? Boleh respon? Betul cikgu. Okey. Untuk Einstein 40 tolak dengan 25. Jawapan dia adalah 15. Okey, siapa yang lebih besar serahkan dia? Dapat Einstein tu. 4 Einstein. Okey, terima kasih yang jawab. Okey, alhamdulillah, semoga diberkati Allah. 4 Einstein. Okey. Soalan B. Einstein. Kelas yang manakah secara umum berjaya mencetak pencapaian yang lebih baik? Ni. Soalan B. Kelas yang secara umumnya berjaya mencatatkan pencapaian yang lebih baik akan diberi hadiah oleh Tuan Pengetua. Kelas manakah yang akan menerima hadiah tersebut? Okey, kelas mana? Yang akan nampak bila dia plot titik ni dia nampak lebih baik. Dalton. Dalton. Okey, sebab kalau kita tengok ni daripada dekat 34 ni sampai 40 ni dia nampak banyak kan? Kalau nilai ni nampak sikit nilai data dia. Jadi dah tentu kelas yang lebih baik yang akan dapat hadiah adalah kelas 4 Dalton. Tulis macam tu je lah. 4 Dalton. Okey, 4 Dalton. Kalau dia tanya kenapa? Data kelas 4 Dalton ni dia lebih tertumpu ke arah sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya markah dia lebih tinggi lah. Dia ramai dekat sini. Manakala 4 Einstein ni dia lebih tertumpu di sebelah kiri. Okey, kalau dia tanya sebab lah. Okey, kalau nak bagi sebab dia, data 4 Delta berjaya mencatatkan pencapaian yang lebih baik kerana kebanyakan terapannya tertumpu di sebelah kanan. Okey, 4 Delta kerana, kita bagi sebab lah, kerana kebanyakan data tertumpu di sebelah kanan. Sebab sebelah kanan tu nilai dia 40. Tertumpu di sebelah kanan. Dia ramai lagi lah, kita tengok pun kita tahu. Okey, itu jawapan dia. Okey, ni untuk Danira. So kita tengok yang lain pula. Okey, saya nak tengok nombor 7 lah. Nombor 6 saya tinggal dulu. Kita tengok nombor 7. Kita nak masuk penyeraan dah. Okey, nombor 7. Tentukan julat antara kuartil bagi set data berikut. Okey, julat antara kuartil apa dia? Siapa ingat rumus dia? Q3 nilai maksimum kan Q3. Julat antara kuartil. Q3 Okey. Q3 apa? Q3 buat apa lagi? Q3 tolak dengan Q1 Q1. Okey, data. Okey, kita buat cepat dia ni. Kita tak nak lama-lama sangat kat sini. Okey, baik. Tapi data ni dia tak susun secara teratur, sama ada secara menaik ataupun menurun. Jadi kita kena susun ke dia secara teratur. Jadi yang paling rendah 22 dulu. Okey, kemudian 23. Dalam periksa pun sama juga perangkap dia ni. 23, kemudian ada 24, ada 24, 24, 24. Lepas tu kita ada 25. Kita ada 26, ada 2 kali. Kemudian kita ada 27, kita ada 28 lah. So dalam periksa nanti kita kena susun ikut turutan tertib menaik atau tertib menurun. Kalau tamu tak boleh. Okey, nak cari kuartil, kita akan cari median dulu. Okey, cuba kira data ni ada berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 tak apa, nombor ganjil, senang saja. Nak cari median, kita buang lah. Kalau saya buat buang depan. Saya pada mana ni dulu, yang atas ni. Okey, kalau saya buat, saya akan buang mana ni. Saya buang depan, saya buang belakang. Saya buang depan, saya buang belakang. Depan, belakang, depan, belakang. So yang ni akan jadi median saya 25. Okey, 25. Okey. So nak cari kuartil pertama mestilah di sebelah kiri. Kuartil pertama di sebelah kiri. Kuartil pertama. Kuartil kedua, kuartil ketiga di sebelah kanan. Okey, kuartil ni dia duduk tengah-tengah jugalah. Dia duduk di tengah-tengah.
Jadi kita ada 4 saja di sebelah tu. 4 data saja. Jadi kita buang 22, kita buang 24, kita tinggal dekat saya 23 dan 24. So bila tinggal 2, kita tambah 22 bagi 2. So 23 tambah 24 bagi 2, jawapan dia adalah 23.5. Okey, betul jawapan saya tu? Itu cara nak cari Q1 kuartil pertama. Okey, untuk kuartil ketiga pun sama juga. Disebabkan sebelah kanan ada 4 data, jadi kita kena ambil yang tengah. Maksudnya 2 data yang tengah untuk kita bagi 2. So kita ambil buang 26, buang 28, tinggal dekat kita 26 dan 27. Jadi kuartil ketiga kita 26 tambah 27 bagi 2, jawapan dia adalah 26.5. Okey, Q1 kita 23.5, jadi julat antara kuartil. Oleh itu, julat antara kuartil Ah, 26.5 tolak 23.5. Okey, yang tu saya percaya boleh tahu lah. Cuma saya nak terang kaedah nak dapatkan kuartil tu, median lah. Okay, 5 tolak 50, 6 tolak 3, 3. 3.0 lah jawapan dia. Okey, apa dapat tak jawapan dia? Ada yang dapat jawapan dia? Boleh respon? Dapat cikgu. Okey, yang lain? Okey, ada respon tak yang lain? Dapat cikgu. Okey, baik, terima kasih lah. Kalau siapa tak dapat nak tanya, terus panggil lah. Okey, terima kasih Aida Nabiha, terima kasih Hafizi, Muaz dan yang lain, Liana. Okey, kita tengok lagi. Kita tengok yang pengiraan lah. Okey, baik. Yang ni saya panggil data dalam bentuk jadual. Kalau yang ini saya panggil dalam bentuk susunan. Kalau kuartil ni, nak cari kuartil kita buat dalam bentuk susunan ni, kita susun cara tertib. Kalau dalam bentuk jadual nak buat macam mana? Siapa ada idea? Siapa ingat lagi cikgu sekolah ajar macam mana? Macam mana kita nak tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut? Dia ada 2 cara lah. Satu kita susun juga, satu kita pakai rumus. Apa pakai apa? Rumus ke susun? Siapa boleh respon? Susun. Okey, Liana susun. Yang lain? Ada? Nak respon yang lain? Hana? Susun. Amira? Susun cikgu. Susun. 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 Kalau panjang pun, kalau 50 pun 50 lah buat. Anas? Kalau panjang ikut. Kalau panjang buat macam mana? Ya. Kalau data tu panjang, buat macam mana? Okey, mari kita tengok. Okey, sekejap lah. Mana data tadi? Okey, ni. Okey. So, kalau kita nak buat yang ni, kita susun pun boleh. Kita nak buat cara jadual pun boleh lah. Okey, saya copy yang ni, saya letak kat sini. Tempat ni sempit. Sekejap lah. Okay, dia ada 2 lah. Nak susun pun boleh, nak buat ni. Tapi kalau tak tahu, lupa dalam presa, susunlah cara baik. Okey, baik. Saya copy tak sini sekejap. Okey, baik. Okey, tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan. Okey, kalau kita nak buat susun, boleh tapi panjang juga kan. Okey, kita cuba tengok kaedah ni. Okey, julat antara kuartil tadi kita sebut kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi kita kena cari kuartil jugalah. Ataupun kita cari median kan. Kuartil pertama. Okey, saya tulis dulu. Okey, kuartil pertama. Okay. Kuartil pertama ialah 1/4 daripada data lah, bilangan data tu. Manakala kuartil ketiga ialah 3/4 darab dengan bilangan data lah. Okey, ini cara kita nak buat. Okey, sebelum tu kita tengok dulu yang ni. Buku yang dibawa pelajar 3, bilangan pelajar 4. Yang ada 4 buku 5 orang, yang ada 5 buku ada 11 orang. Yang ada 6 buku 6 orang, yang ada 7 buku 8 orang, yang ada 8 buku ada 2 orang. Baik, kita kena buat macam kita buat OJIF lah. Kita kena kumpulkan kekerapan lenggukan dia. Okey, kekerapan lenggukan kat sini.
Kalau kita buat pakai rumus ni lah, kena pakai rumus ni lah. Kekerapan, longgokan. Okey, yang pertama 4 lah. Okey, 4 campur 5 dia jadi 9. 9 campur 11 jadi 9 campur 11 jadi 20. 20 campur 6 jadinya 26. 26 campur 8 34. 34 campur dengan 2 36. Okey, kita ada 36 data. Okey, so kita nak cari bulat antara kuartil lah. Okey, so kita tahu kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, apa maksud 4 ni? 4 ni maksudnya orang yang pertama sampai orang keempat ada kat sini. Jadi kita boleh tulis macam ni lah kalau kita nak buat. Okey, 4 ni maksudnya ada 4 orang kat sini. Orang pertama hingga orang keempat. Sekejap saya tunjukkan ni. So bolehlah kalau selain tak membuat, kalau nak buat kaedah lain daripada susun tu boleh juga. 36 ni banyak jugalah, tapi kalau tak ingat buat jugalah. Okey, 4 ni maksudnya ada orang pertama dekat sini lah. C1 sampai C4. Okey, ada 4 kat sini. 9 ni maksudnya lepas 4 ialah C5 sampai C9. Cuba kira jari. 5, 6, 7, 8, 9. 5 lah. 9 lah kan. Maksudnya 5 lah dekat atas ni. Kita tengok yang ni. Jadi 4, C1 sampai C4. 5 ni, C5 sampai C9. Okey, 11. Lepas 9 ni, lepas 9, C10. 5, 6, 7, 8, 9. Lepas tu C10. C sampai berapa? C berapa? C10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ambil yang ni. C10 sampai C20. Faham tak Ustaz? Saya buat ni ada soalan nak tanya tak? Faham tak itu? Faham tak? C20. Lepas orang ke-20, orang ke-21. Kita buat kat sini. Orang ke-21 duduk kat sini. Sampai berapa? Sampai 26 ni. 21, 22, 23, 24, 25, 26. C26. Kalau tak berhubung C pun tak apa. Hubung 1 hingga 4 pun cukup dah. Okey, ni 7. Ni 26. Ada 8 kat sini. Lepas 26 adalah C27 sampai 7 sampai 34. Okey, yang ni C35 sampai C36. Okey, itu cara nak buat lah. Boleh juga. Okey, so kuartil pertama. Okey, kuartil pertama tadi kita kata 1/4. 1/4 jumlah data kita 36. Okey, 1/4 dan 36 jawapan dia 9. Okey, orang 9 ada dekat mana? Orang yang ke-9 ni. Orang yang ke-9 ataupun cerapan yang ke-9 ada dekat mana? Dekat siapa? Buku yang mana? Buku 3 ke? Buku 4 ke? 5, 6, 7, 8? 4. 9 ni duduk kat sini kan? 9 ni. 4. Jadi Q1 kita kata oleh itu Q1 ialah 4. Okey, kita buat pula untuk Q3. Kita ambil lah Q3. Q3 tu 3/4. Darab dengan 36 data kita. 3/4 dan 36, 1, 9. 9 kali 3, 27. Data yang ke-27 ada dekat mana? Tengok C27 ada dekat mana? 6. Sini kan dia 7. Sini lah ni. 7. Jadi Q3 sama dengan 7. Jadi jawapan akhir kita julat antara kuartil. So julat antara kuartil sama dengan 7 tolak 4. Jawapan dia 3. Itulah. Kalau kita nak buat cara susun boleh, tak salah. Kalau lupa kaedah yang rumus macam ni, buat susun lah, tak ada masalah. Cuma panjang sikit lah 36 tu. Okey, ada soalan lain nak tanya yang ni? Ada soalan lain? Tak ada, cikgu. Okey, alhamdulillah. Tak ada. Ada Ana? Okey, terima kasih Izzat. Okey, Asyira, terima kasih. Siapa ada? Tanya Ana? Okey, baik. Kita tengok soalan yang berikutnya. Kita nak, saya takut tak sempat yang ni lagi. Okey. Baik, kita dah habis dah julat antar kuartil. Okey, sekarang kita nak masuklah yang ni. Nampak tak perkataan varian dan sistem pairwise. Yang ni yang seronok ni saya tajuk ni. Kita nak tengok varian dan sistem pairwise. Okey, rumus. Apa ingat tak rumus? Okey, kalau data yang macam ni, data yang tersusun ni. Okey, ini data saya panggil data tersusun lah. Okey, saya akan pakai rumus ni. Kita tengok rumus Sabah ni. Saya akan pakai yang dua di atas. Sama ada nak pakai yang ni, yang pertama atau yang kedua. Tadi saya harap saya pakai nombor berapa tadi? Saya suka. Bukan saya suka lah, sebab pendapat saya suka guna nombor 2 sebab saya tak akan jumpa perpuluhan awal.
Sebab kadang-kadang bila kita kira min, X bar ni min, kita akan dapat perpuluhan. So bila dapat perpuluhan, saya lagi nak tolak dapat nombor perpuluhan, kuasa 2 ada perpuluhan lagi. Itu saya bimbang. Jadi sebab tu dekat sekolah saya akan guna rumus nombor 2 ni. Sigma kuasa 2 sama dengan jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak X bar kuasa 2. Saya akan guna rumus ni. Okey, di sekolah hampa guna rumus mana? Yang atas ke yang bawah? Bawah juga. Alhamdulillah. Okey, boleh kita cuba buat sama-sama? Okey, saya rasa saya nak cuba kita buat sama-sama. Okey, saya akan copy soalan ni. Saya bagi masa dalam cubalah dalam 2-3 minit. Sebab dekat sini tak cukup buat ni. Okey. Ya. Okey. Ini. Okey, boleh kita buat sama-sama yang ni. Ataupun saya bagi masa dekat apa 1 minit. Bukan 1 minit tak cukup lah. 2-3 minit lah. Cuba kira kat saya. Untuk yang ini, kita nak cari varian dan sistem pair Y. Apa yang kita jangan lupa? Walaupun dia tanya varian dan sistem pair Y, satu lagi benda apa dia yang kita kena ada? Min. Terima kasih. Yang jawab tu lah, kita kena ada min. Okey, apa rumus min? Kalau data mentah macam ni, data yang disusun macam ni, saya akan pakai rumus min macam ni. Min X bar, itu kita pakai jumlah X, jumlah semua, kita bagi dengan N. N ni data lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, boleh tolong saya kira kat saya berapa? Saya tunggu Ustaz. Okey, cuba kira yang ni. Cuba kira jumlah X dulu. Berapa nilai dah? Okey, bagi yang dah siap boleh bersuara lah. Jangan kalau tulis dekat sana. Berapa? 176. 176? Oh, jumlah dia. Cuba bagi saya siap bagi dengan ni. 22. 176 bagi 8. 176 bagi dengan 8. Berapa depan dia? 22. Okey, terima kasih. 22. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau ni saya nak buat macam ni dulu. Saya nak tunjuk saya punya pengiraan ni. 21 tambah 23 tambah 26 tambah 19 tambah 18 tambah 27 tambah 22 tambah 20 baru saya bagi dengan 8. Okey, jawapan dia 22. Saya harap hampa dalam periksa, hampa jangan tinggal yang ni. Jangan tulis jawapan dia berapa tadi? 212 ke berapa dia? Jangan ambil itu. Kita tunjukkan dekat pemeriksa sebab tahun ni kita tak tahu kan macam mana. Semua baru kan. So kita tulislah untuk pemeriksa 21 tambah 23 tambah 26 tambah 19 tambah 18 tambah 27 tambah 22 tambah 20. Tunjuk dekat dia lah. Kata kita tahu. Bagi dengan 8. So kita dapat jawapan dia 22. Kebetulan min kita nombor biasa. Bukan nombor perpuluhan. Okey, jadi untuk yang berikutnya kita cari variance. Okey, variance. Simbol dia ialah sigma kuasa 2. Okey, sama dengan jumlah. Okey, yang ni saya tak nak pakai jumlah X tolak X bar. Saya nak pakai jumlah X kuasa 2 bagi dengan N tolak X bar kuasa 2. Sebab saya tak suka tolak awal-awal tu. Jadi cara dia, kita ambil nombor yang atas ni 21 kuasa 2. Tambah 23 kuasa 2. Tambah 26 kuasa 2. Tolong kira kat saya Ustaz. Berapa nilai dia? Jumlah X kuasa 2 ni maksudnya 21 kuasa 2 tambah 23 kuasa 2. Tunjuklah dekat pemeriksa dalam periksa nanti. 26 kuasa 2 tambah 19 kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 tambah 27 kuasa 2 tambah 22 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 bahagi dengan N. N kita 8. Tolak X bar kuasa 2. X bar kita 22 kuasa 2. Cuba tekan kalkulator. Okay, cuba kira kat saya Ustaz. Nampak pakai kalkulator mana? Hitam ke yang putih? Hitam. Okey, hitam pun boleh, putih pun boleh. Cuma guna betul-betul lah. Okey, kalau putih dia 9. ada kelebihan dia. Kalau hitam tu boleh buat, tak ada masalah. Cuba kira kat saya. Tulis macam ni. Dapat berapa depan dia? 3110. 3110 bagi dengan 8 kan? Dah bagi dah. Dah bagi dah. Dapat 3110. 9. Cuba kira lagi. 21 kuasa 2 tambah 23 kuasa 2
Okey, terima kasih lah yang beritahu tadi. Yang ni tak betul ni. Kena tekan yang tadi bayi perempuan dia pakai kalkulator hitam ke kalkulator putih? Hitam. Hitam. Kalau hitam, tekan yang ni dulu, 2102 tambah 2302 tambah 2602 tambah 1902 tambah 1802 tambah 2702 tambah 2202 tambah 2002, tekan sama dengan. Dapat satu jawapan. Okey, kemudian bahagi 8. Tekan sama dengan. Dapat satu jawapan. Tolak 2202, tekan sama dengan. Dan saya rasa jawapan dia 9. Boleh cuba sekali lagi tak? Yang cuba sekali lagi. Jawapan dia 9. Boleh. Dapat ya. Okey. Yang pelajar perempuan tadi dapat tak? Yang respon kat saya tadi. Dapat 9. 9 betul lah. Tadi kalau kalkulator hitam ni, saya bimbang bila kita salah tekan kalkulator, dia ada salah. Kalau kalkulator putih ni pun, dia advance sikit lah. Okey, tak apa lah. Okay, kita tengok yang ni. So, 9. So, variant dia 9. Kemudian dia tanya sisi ampere Y. Okey, sisi ampere Y. Okay, sisi ampere Y ialah punca kuasa 2 variance. Jadi, kita punca kuasa 2, 9. Jawapan dia ialah 3 lah. Okey, so itu sajalah untuk sisi ampere Y. Sisi ampere Y ni kalau kita tahu variance, kita boleh dapat lah. Sebab sisi ampere Y itu adalah punca kuasa 2 kepada variance. Dan bila ada variance dan sisi ampere Y, jangan lupa kepada mean. Okey, ini data yang saya panggil data yang disusul lah. Okey, nombor 9 macam ni. Kalau yang periksa keluar nanti, cubalah yang ni lah. So, kita tak tahu dia nak keluar bahagian mana. Kalau yang ni mungkin ikut bahagian A. Okey, so ini nombor 9. Boleh saya pindah nombor 10 ni? Boleh kita pindah ke soalan nombor 10? Boleh cikgu. Okey nah, siapa ada soalan beritahu lah. Jangan tak beritahu, kesian lagi. Okey, nombor 10. Okey, yang ni pun jadual. Okey. Nombor 9, variance dan sisi ampere Y dalam bentuk data yang disusun. Okey, yang ni nombor 10, variance dan sisi ampere Y untuk data yang dalam bentuk jadual. Ini data bentuk jadual, dia nak suruh kita guna apa ni? Modul Terengganu ni, dia nak suruh kita guna dua rumus yang berbeza. Okey, tadi untuk yang data ni kita pakai yang atas. Okey, kita pakai yang ni. Dua yang atas. Jadi untuk dalam jadual, dia mungkin soalan modul Terengganu ni nak kita guna yang ni. Sama ada yang atas ini ataupun yang bawah. Okey, jadi sama juga. Saya tak akan gunakan yang atas sebab ada X tolak X bawah. Sebab saya bimbang ada perpuluhan. Jadi saya akan guna yang ni lah. Sigma kuasa 2 jumlah Fx kuasa 2 bahagi dengan jumlah F tolak X bawah kuasa 2. Okey, kita akan guna rumus ni. Okey, sudah. Mana dia? Okey, semua dekat sini. Sempit nak buat ni. Okey, kita akan buat kat sana lah. Kita tunjuk kat sana. Okey, sambil tu yang ada kemudahan. Okey, cuba jawab dulu soalan ni. Cuba try tengok. Kalau tengok saya buat saja tak boleh sebenarnya. Dia kena cuba. Tujuan kita buat kelas ni sebab nak bagi cubalah. Okey, ini data dia. Cuba tengok. Okey, rumus yang nak pakai lagi sama juga. Bila ada variance dan sisi ampere Y, saya bantu sikit. Dia mesti ada X bar iaitu mean. Rumus mean adalah untuk yang ini adalah jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Satu mean. Kemudian kita variance. Sigma kuasa 2 jumlah F X kuasa 2 bahagi dengan jumlah F tolak X bar kuasa 2. Dan yang ketiga iaitu sisi ampere Y. Punca kuasa 2 jumlah F X kuasa 2 bahagi dengan jumlah F tolak X bar kuasa 2. Okey. Cuba kira yang ni. Saya beri masa lebih kurang 2 hingga 3 minit lah. Kita cuba buat yang ni. Masa ni apa dia? Masa ni F ke X? Motosikal ni F atau X? Siapa boleh respon? Yang mana satu F, yang mana satu X? F. Masa apa dah? Masa ialah F. X kan? Masa ni adalah X. Bilangan motosikal ni F, frekuensi. F ni frekuensi, kekerapan. So bilangan motosikal tu ada 3, 5 macam tu lah. Cuba Ustaz yang ni kat saya. Okey, cuba Ustaz. Yang pertama cari mean. Kemudian
cuba cari variance, kemudian kita cari sisian pairwise. Rumus mungkin diberi lah kot dalam ni kan, dalam pesah. Kalau tak beri, kita buat dari awal ni, kita beri ingat dah. Cuba. Saya tunggu Ustaz. 8, 9, 26 kot saya akan sambung. Saya tunggu sekejap. Okey, dekat mana dah? Min cari dah lagi, Min. Anas, Min dah cari ke belum? Syazwan, Siti Khadijah, Hafizuddin, Saiful, Hana? Ya, Hafizi? Dah masuk Min dah ke belum? Okey, Min dapat 12.2 kan? Cuba cek tengok, adakah Min 12.2? Ya, siapa yang angkat tangan tu ni? Saya cek tengok. Sekejap, saya tak nampak ni. Mana dia? Ada yang angkat tangan? Boleh bersuara tak? Okey, kita tengok balik. Okey, berapa nilai min yang apa dapat? Cuba respon Ustaz. Siapa yang dah kira, cuba respon berapa nilai min? 4. 4. Oh, 4. Okey, ada jawapan lain? Terima kasih kerana mencuba. Jawapan lain? Okey, Haikal dapat 4. Hafizi? Syazwan? Hana dapat berapa Hana? Boleh respon Hana? 4 cikgu. 4 juga. Okey, Min dapat 4 kan? Okey, Aida Hana ni dapat 3.05. Okey. Mari kita cuba tengok. Okey, mari kita tengok lah. Pelan-pelan kita buat. Okey, 3.05 ke 4? Okey, X bar adalah jumlah F darab dengan X. Iaitu jumlah kekerapan darab dengan X. Bahagi jumlah F. Okey, saya cuba kat bawah ni lah. Okey, yang ni jumlah maksudnya hasil tambah dia lah. So, X bar, saya buat min lah. X bar sama dengan F ni 3 kali 1. 3 kali 1 tambah 5 kali 2. Kita ambil F dulu. F 5 kali dengan 2. 5 kali 2 tambah 3 kali 3. Sorry. 3 kali 3. Okey, yang dapat 4 betul kan macam ni kita buat? Sama tak jawapan kita? Setakat inilah. 3 kali 3 tambah 6 kali 4 tambah 3 kali 5 bahagi dengan jumlah dia. 3 tambah 5 tambah 3 tambah 6 tambah 3. Okey, jawapan dia adalah 3.05. Okey. Itu jawapan dia. Terima kasih Aida Hanani tadi. Jawapan tadi betul. Okey, yang dapat 4 tu macam mana dapat 4? Cuba respon kat saya Ustaz. Saya nak tahu juga. Tak apa, jangan malu lah kita yang malam ni. Hana dapat 4 macam mana tadi Hana? Kalau boleh respon lah Hana. Aisira Amaris pun dapat 4 macam mana? Kalau boleh respon lah. Okey, tak nak respon ke? Kalau nak respon pun boleh juga. Okey, settle dah Hana. So dapat dah X bar 3.05. Okey, kemudian kita nak cari variance. Variance ialah sigma kuasa 2. Okey, saya panggil simbol dia sigma kuasa 2. Okey, jumlah fx kuasa 2. So kita ambil f kita 3, x kita 1. 1 kurungan kuasa 2. Okey, tambah 5 kurungan 2 kuasa 2. Benda sama macam x bar juga, cuma dekat x tu kita berkuasa 2. Tambah 3 kurungan 3 kuasa 2 tambah 6 kurungan 4 kuasa 2 tambah 3 kurungan
5 kuasa 2. Kita jangan buat F kuasa 2. X tu yang kuasa 2. Bahagi dengan jumlah F. Jumlah F tadi yang ni lah. Kalau nak tambah terus pun boleh. 3 campur 5, 8. 8 campur 3, 11. 11 campur 9, 20. So 20. Tolak dengan X bar kita 3.05 kuasa 2. Cuba kira kat saya. Yang ada kalkulator tolong kira kat saya. Berapa depan dia? Sama tak dengan jawapan yang saya ada kat sini? Okey, siapa yang ada nak respon boleh tulis dekat bawah tu. Boleh tulis dekat ruangan chat. Boleh kita tengok sama-sama. Okey, Liana dapat 2.82. Okey, ada yang lain? Terima kasih kerana mencuba. Hafizi 40.25. Aisira 11.05. Okey, Fatihah 1.75. Okey, baik. Aida Nabihah 1.32. Okey, kita masih mencari variance bukan sistem PY. 40.2475. Okey, baik. Okey, kita tengoklah jawapan yang hampir tepat Nur Fatihah Fatin 1.75, tapi saya tak gemar sangatlah 1.75 tu. Saya bimbang dalam periksa nanti takut tersalah kan. Saya kalau dekat sekolah saya lebih suka kita pakai banyak sikit nombor dia. 4 angka tempat perpuluhan pun boleh juga. 4 tempat perpuluhan lebih panjang lebih selamat lah. Kalau kita tulis 1.75 tu saya bimbang dia mungkin kurang tepat sikit. Jawapan dia adalah 1.7475. Okey, ini jawapan saya. 1.7475. Okey, itu jawapan variance. Okey, yang tak dapat macam mana? Cuba beritahu kat saya. Kalau kalkulator hitam, okey, sebab isu dia sekarang adalah kalkulator hitam atau kalkulator putih. Putih tu yang barulah. Sebab saya di sekolah saya guna kalkulator putih. Kalkulator hitam ni boleh guna tak salah. Okey, kalau kalkulator putih, cuba tekan yang ni dulu. Yang warna hijau ni. Tekan dulu semua ni. Lepas tekan semua, tekan sama dengan. Okey, cuba tengok. Yang dapat salah ni cuba tengok. Kalau dia dapat salah, cuba tekan yang tu. Lupa kuasa 2 min. Okey, terima kasih Liana. Okey, jangan lupa lah. Tak apa, kita buat pelan-pelan. So, kita buat silap dalam ni tak apa. Dalam periksa percubaan dan periksa SPM, kita jangan buat silap. Sebab tu kita buat kelas macam ni supaya kita boleh semak sama-sama. Okey, tekan yang atas ni dulu, kuasa 2 semua, dapat sama dengan, tekan sama dengan, bagi 20, tekan sama dengan, tolak dengan 3.05 kuasa 2, sama dengan. InsyaAllah jawapannya 1.7475. Jangan ambil 1.75. Tu dekat sangat. Kalau pendapat saya lebih suka di sekolah, saya akan bagi macam ni lah, 4 titik perpuluhan ni. Lebih selamat lah. Kalau ada lagi nak tulis pun, tak apa pada saya lah. Okey, kemudian yang dapat variant, nak cari sistem PY. Sistem PY, sigma sama dengan punca kuasa 2, 1.7475. Tekan kalkulator saja lah. So, jawapan dia adalah 1.3219. So, panjang tak apa. Jangan pendek saja. Saya risau yang tu lah. Kalau pendek, dia jadi macam tu lah. Okey, siapa yang jawab? Okey, terima kasih Aida Hanani. Okey, yang lain pun saya harap dapat lah. Muhammad Hafizi, Muhammad Hafizuddin, Aida Nabihah 1.74. Macam mana dapat? Okey, Nur Amirah Husna dapat. Okey, terima kasih. Okey, so kita sambung sikit lagi yang ni. Okey, so yang ni nak kira variance sistem PY. Okey, kita tengok yang soalan yang mencabar sikit lah. Okey, nombor 11 ni saya skip sekejap. Okey, kita cuba tengok yang ni. Nombor 12. Nombor 12. Jadual menunjukkan markah bagi 5 subjek yang diduduki oleh Murni dan Ahmad. Tentukan sukatan serangkaian yang paling sesuai digunakan sama ada julat antara kuartil atau sisihan PY. Berikan justifikasi dan hitung nilai tersebut. Pelajar manakah yang lebih konsisten dalam semua subjek? Okey. Kalau soalan macam ni, apa nak jawab macam mana? Nak pakai apa? Nak pakai julat antara kuartil ke sisihan PY? Boleh respon? Siapa nak respon? Tak apalah, salah pun kita bincang dalam ni juga. Ada nak bagi pendapat? Nak pakai yang mana? Nak pakai julat antara kuartil ataupun sisihan PY?
Ya. Apa dia? CCM PY kah? Ataupun yang ni? Okey, kalau kita nak bandingkan dua orang, tak kira sama ada subjek ke, sama ada kerja ke, sama ada sukan ke, okey, kita akan gunakan sisihan PY. Sebab kita ada dua orang, kita nak bandingkan Murni dan Ahmad. Siapa yang lebih konsisten dalam semua subjek. Jadi bila ada dua orang macam ni, kita akan gunakan sisihan PY. Okey, so dia tanya kat kita ni. Jadual menunjukkan markah bagi 5 subjek yang diduduki oleh Murni dan Ahmad. Tentukan sukatan serakan yang paling sesuai digunakan sama ada jumlah antara kuartil atau sisihan PY. Itu soalan dia tanya. Jadi jawapan kita untuk yang ni adalah sisihan PY. Okey, sisihan PY. Sebab bila kita ada dua data, memang kita pakai sisihan PY. Kemudian dia kata, berikan justifikasi dan hitung nilai tersebut. Okey. Kita nak hitung, dia suruh berikan justifikasi. Soalan banyaklah yang ni. Justifikasi ni berikan komen, berikan pendapat. Yang tu yang banyak. Kalau kita tengok dekat modul-modul ni, dia ada banyak yang ni. So apa justifikasi dia? Sebab, kenapa kita pilih sistem PY? Sebab dia membandingkan dua pelajar. Okay? Kerana merupakan data perbandingan antara dua pelajar. Kan tadi saya katakan antara dua pelajar, sama ada dia nak pergi kursus ke, nak sukan ke. Bila kita bandingkan dua pelajar, kita pakai sistem PY. Baik, kemudian dia kata kat sini, hitung nilai tersebut. Okey, jadi kita kena kira sistem PY. Okey, boleh tolong saya cari sistem PY kat saya? Bila nak cari sistem PY, kena ada apa? Boleh respon? Yang ada? Kalau kita nak cari, kena ada apa tadi? Min. Okey, pertama kita kena ada min. Lagi kedua, kita kena ada min itu X bar. Nombor dua kena ada apa? Walaupun dia sistem PY, kena ada variance. Variance kita adalah yang sigma kuasa 2 ni. Lepas tu baru kita boleh cari sisihan PY. Yang ni lah dia punya flow dia. So cari min dulu. Jadi data ni dia bentuk jadual ke bentuk susunan nombor? Jadual. Yang ni bukan jadual. Dia memang jadual tapi data dia disusun macam ni. Murni, fizik 85, kimia 79, biologi 83, matematik 90, sains 87. Memang jadual untuk yang ni tapi data ni disusun macam ni. Kalau bentuk jadual yang saya panggil tadi, yang ni. Ni kalau bentuk ada masa, ada bilangan ni, yang ada F dengan X ni. Yang ni baru saya panggil jadual lah. Okey, sekejap lah. So kalau yang ni saya panggil jadual. Ada F dan ada X. Sebab tu kita pakai rumus dia. Variance dia ialah jumlah F X kuasa 2 bagi jumlah F tolak X bawah kuasa 2. Untuk soalan nombor 12 ni, dia seolah-olah macam bentuk ni. Kita akan pakai untuk variance dia sekali lagi, kita akan pakai jumlah X kuasa 2 bagi dengan N tolak X bawah kuasa 2. Okay, kita akan pakai yang ni. Walaupun data ni disusun macam dalam jadual, tapi sebenarnya dia macam tu satu. Okay, untuk Murni dan untuk Ahmad. Okay, boleh kira kat saya min Murni berapa? Jadi kita buat yang ni, kita bahagilah dua bahagian. Satu untuk Murni. Okay, satu lagi untuk Ahmad. Okay, boleh tak pelajar perempuan kira untuk Murni, pelajar lelaki kira untuk Ahmad? Kita compare lagi jawapan. Cepat sikit. Okey, boleh? Cuba kira Asad. Pelajar perempuan kira untuk Murni, kira min dia, kira variance dia, kira sistem PY dia. Ahmad, pelajar lelaki kira untuk Ahmad. Kira min dia, kira variance dia, kira sistem PY dia. So kita compare jawapan lagi. Lagi bagi tahu jawapan kat saya. Cepat sikit lah kan?
Okey, boleh saya tunggu Ustaz 9.41 lah saya tunggu Ustaz. Cikgu, pelajar lelaki dah Baik. tu dah jawapan. Ada jawapan tak? Alhamdulillah, mana dia? Mari saya tengok Ustaz. Dapat tak dalam ni adakah? Okey, mana pelajar lelaki mana? Oh, Min Ahmad 86. Okey, saya tengok Ustaz. Min Ahmad 86. Terima kasih. Sira 84.8 ni siapa dia? Pelajar perempuan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, cuba kira variance kat saya. Okey. Untuk pelajar lelaki, macam ni lah. Untuk kira min dia. Dan pelajar perempuan juga. Sambil saya tulis ni, apa kira variance dan sistem pairwise. Both dalam chat tu. Kita tengok. Okey, untuk murni, kita boleh kira min dia. So, 85 tambah 79 tambah 83 tambah 90 tambah 87 bahagi 5. Okey, walaupun saya tak nanti tengok apa penulisan, tolong bagi ada benda ni lah, 85 tambah 79 tambah 83 tambah 90 tambah 87 bagi 5. Yang ni kita kena ada. Okey, so jawapan dia adalah 84.8. Okey, betul lah tadi. Ahmad, min dia adalah, ni X bar lah ni. So, X bar untuk Ahmad, 92 tambah 71 tambah 90 tambah 89 tambah 88 bahagi dengan 5. Yang ni kena ada dan jawapan dia adalah 86. Okey, min dia. Okey, variance. Siapa yang dah dapat untuk Murni dan Ahmad? Ada yang dah dapat dah? Muhammad Rizwan Shah Putra 84 tu yang mana Rizwan? Boleh respon tak Rizwan? Rizwan? Okey, Ustaz. Rizwan kalau boleh respon Ustaz dekat saya ni. Kenapa cikgu dapat 84? Kena beritahu kat saya. Dan soalan mana ni? Soalan mana? Okey, Syed Asyira, Murni, Syed Asyira tulis 3602.4 untuk variance dia. Banyaknya, 3602.4. Okey, Amirah dapat Murni 13.76. Okey, betul. Amirah. Saiful Naim, 58 ni siapa punya? Variance ni untuk pelajar lelaki. Okey. Rizwan Shah. Typo. Okey, baik. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey, so ada jawapan dah dapat ni? Ustaz. Okey, saya tengok balik yang ni. Okey, so variance untuk Murni lah. Okey, variance sigma kuasa 2. Jumlah fx, bukan jumlah fx, itu jumlah x kuasa 2. So, kita buat 85 kuasa 2 tambah 79. Benda ni kena ada lah, walaupun saya tak nampak. Kalau hampa tak tulis, tolong tulis benda ni. Okey, tambah 87 kuasa 2 bagi 5 tolak 84.8 kuasa 2. Tadi ada pelajar bagi jawapan dia ialah 13.76. Okey, untuk Ahmad, sigma kuasa 2, varian dia adalah 92 kuasa 2 tambah 71 kuasa 2 tambah 90 kuasa 2 tambah 89 kuasa 2 tambah 88 kuasa 2 bahagi dengan 5. Jawapan dia adalah 58. Okey, ini variance. Okey, sisian pairwise. Okey, sisian pairwise. Sisian pairwise, yang ni lah. Sisian pairwise, punca kuasa 2, varian 13.76. Jawapan dia ialah 3.7094. Manakala sisian pairwise untuk Ahmad ialah punca kuasa 2, 58. Jawapan dia ialah 7.61, 7.6158. Okey, baik. Okey, itu adalah jawapan untuk yang ni lah. Okey, terima kasih. Nur Amirah Husna 3.71. Sekali lagi Amirah, kalau boleh yang belakang tu jangan pendek sangat. Amirah boleh respon saya? Mana ada Amirah kalau saya boleh tengok muka? Kalau boleh panjangkan sikit. Okey, terima kasih Amirah. Okey, Ahmad Akbar. Jadi pairwise Ahmad 7.62. Sistem pairwise Ahmad 7.62. Okey, sama juga Ahmad Akbar.
7.62 tu pendek lah belakang tu. Kalau boleh bagi 4 angka 4 titik perpuluhan lah. Sebab panjang, okey pada saya lagi panjang lagi okey lah. Okey. Tukar sikit lah. Okey. Terima kasih Aisyah. Okey, boleh kita tengok balik. Jadi, okey, bila kita dapat depan macam ni, sekali lagi saya ulang lah, nombor yang belakang ni kita bagi lebih dah. Sebab kita bimbang dah. Yang ni bagi lebih sikit tak apa. Sebab nombor ni banyak kan dalam kereta. Jangan kita bundarkan terlalu cepat. Kalau boleh 4 titik perpuluhan lah macam tu. Jangan pendek sajalah. Okey, baik. So, kita dah kira dah min, varian dan sampai Y bagi Murni dan Ahmad. Okey, soalan dia. Pelajar manakah yang lebih konsisten dalam semua subjek? Okey, kalau nak tengok konsisten ni, kita tengok pada sisian PY. Nilai yang lebih rendah atau nilai yang lebih kecil atau nilai yang lebih besar yang lebih baik? Lebih besar. Lebih besar. Nilai yang lebih kecil. Okey. Baik, untuknya cuba ambil nota sikit. Kalau kita nak tahu dia lebih konsisten, kalau soalan dia tanya pelajar manakah yang lebih konsisten, kita ambil sisian PY yang lebih kecil. Okey, sisian PY yang lebih kecil bermaksud dia lebih baik. Kalau soalan tu tanya pelajar manakah yang perlu pergi ke kem motivasi ataupun ke kem pengukuhan, kita pilih sisian PY yang lebih besar. Beza tu dengar lah. Kalau dia kata yang lebih baik, konsisten ni maksudnya dia lebih baik lah. Konsisten ni dia lebih baik. Jadi kita tengok pada sisian PY yang rendah nilainya. So Murni kita ada 3.7094. Ahmad kita ada 7.6158. Jadi jawapan kita untuk soalan ini ialah Murni lebih konsisten. Okey. Murni lebih konsisten kerana ini ayat skema. Kalau ayat kita buat macam biasa tak apa. Murni lebih konsisten kerana nilai sisian PY adalah lebih kecil. Okey, adalah lebih kecil. Okey, so jawab macam tu. Kalau dia tanya yang lebih konsisten, kita ambil sisian PY yang lebih kecil. Kalau dia kata perlu pergi kursus lagi ke, kalau pekerja yang perlu pergi kursus, ambil sisian PY yang besar. Kalau nak pilih atlet wakil sekolah, pilih sisian PY yang paling kecil. Jangan pilih yang paling besar lah. Itu cara dia untuk nak bandingkan dua orang data ni, dua data. Okey, ada soalan tak bahagian ni? Tak ada cikgu. Okey lah, kita tengok sikit lagi. Okey, so nombor 12 kita dah buat, nombor 13. Nombor 13 ni plot kotak, bukan plot kotak. Okey, plot kotak ni, okey, sebelum saya nak tunjuk yang ni. Okey, yang ni, kita tengok yang ni. Boleh baca tak yang ni? Okey, dekat komputer apa, dekat handset apa, nampak jelas tak yang ni? Jelas. Jelas cikgu. Okey, baik. Jelas. Terima kasih. Okey, terima kasih kerana bagi respon. Okey, dalam data ni, apa yang ada dalam plot kotak ni? Siapa boleh beritahu kat saya? Dia ada nilai minimum, nilai maksimum. Okey, lagi? Kuartil pertama, kuartil ketiga, median. Okey. Baik, terima kasih jawapan tu. Okey, kalau saya tanda yang ni, sekejap saya tanda ni. Saya ambil merah ni. Okey. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, yang mana satu nilai minimum? Nombor 1. Nombor 1. Median. 3. 3. Kuartil ketiga. 4. 4. Okey, jadi okey, tak payah tanya lah, memang confirm tahu dah. Okey, baik. So, Tengah tinggi. kita clear lah. Nombor 1 minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, maksimum. Okey, baik. Berapa nilai, boleh baca nilai tak kat saya berapa ni? Boleh nampak tak dalam apa punya peralatan lah? Boleh cikgu. Boleh lah. Okey, Boleh. nilai minimum berapa? Kalau tahu saya tak cepat yang ni. Nilai minimum 12.3. 12.3. Okey, so kuartil pertama CO1 13.8. Okey. Sebab 2 cm 1, jadi kita baca satu petak sini 1 lah, 0.1. Median
14.6. 14.6. Kemudian Q3 17.3. Nilai maksimum 17.9. Okey, kita ada dah minimum, maksimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga. Okey, julat berapa julat? Julat apa dah julat? Tadi mula-mula tadi kita belajar, kita buat yang tu. Julat adalah nilai terbesar, nilai maksimum Tolak tolak nilai minimum. Okey, so nilai maksimum 17.9 tolak 12.3. Okey, jawapan dia apa kira ni? 5.6. 5.6. Okey, so julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil Q3 tolak Q1 lah. Okey, ini apa pun tahu, baca 17.3 tolak 13.8 lah. Okey, 17.3 tolak 3.5. 3.5. Okey, terima kasih. Okey, jadi yang ni saya rasa tak boleh lama sangat lah, ini dah tahu. Yang ni pun saya rasa dah reti yang ni, maksudnya yang ni pun reti lah. Okey, yang ni sebab kena nak buat, saya kena susun data ada dulu. Sebab saya nak potong-potong, nak cari nilai maksimum, nilai minimum, kuartil dia lambat lah. So yang ni saya skip yang ni. Sebab bacaan ni dah boleh buat, maksudnya. Jadi saya percayalah boleh bina yang ni. Okey, kita tengok nombor. Okey, yang ni dah nak habis. Okey, kita tengok yang ni. Yang mana? Okey, kita tengok nombor 16 ni boleh? Nombor yang terakhir. Jadual di bawah menunjukkan maklumat jisim pelajar bagi kumpulan pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okey, kumpulan lelaki bilangan murid 14, min 57, variance 2.6. Kumpulan perempuan bilangan murid 16, min dia 43, variance dia 1.9. Okey, semua murid lelaki dan perempuan kemudiannya digabungkan. Tentukan sisihan PY bagi jisim pelajar yang digabungkan. Okey, ini soalan dia. Dia tanya sisihan PY bagi pelajar yang telah digabungkan. Itu lelaki dan perempuan lah. Okey, ada idea tak nak buat soalan ini macam mana? Boleh saya dengar pendapat hampa pula kali ni? Tambah aku cikgu. Tambah macam mana? Cuba jelaskan sedikit. Sekejap lah. Okey. Nak tambah yang macam mana? Okey. Dalam soalan ni dia minta sisihan PY, betul tak? Betul. Kita dah bincang, kalau kita nak cari sisihan PY, kita kena ada apa? Min. Min. Okey, mesti ada min. Okey, yang pertama X bar dia. Kemudian kita kena cari dia punya sisihan variant dan akhir sekali baru boleh cari sisihan PY. Min ni bukan min lelaki. Min gabungan lelaki dan perempuan. Okey. Sisihan variant pun sama juga. Variant lelaki dan perempuan. Baru kita boleh cari sisihan PY lelaki dan perempuan. Okey, macam mana kita nak cari min lelaki dan perempuan? Bolehkah kita campur macam tu saja? Ataupun kita kena buat macam mana? Boleh respon kat saya? Siapa yang ada jawapan, ada idea, nak cerita sikit, boleh kita kongsi sama-sama? Tak pasti. Okey, ada yang tak pasti, ada yang tahu tak nak kira macam mana ni? Kalau boleh kita kongsi lah, tak apa, kita kongsi sikit-sikit. Tambahkan kedua-dua nilai min. Okey, Ahmad Akbar. Aida Nabiha plus. Okey. Baik, macam mana kita nak tambahkan kedua-dua nilai min? Ahmad Akbar. Nak tambah macam mana? Bolehkah kita tambah directly macam tu? Okey. Kita tak boleh tambah secara terus. Min lelaki tambah min perempuan, 57 tambah 43. Tak boleh. Sebab min ni untuk 14, 57 ni untuk 14 orang. 43 ni untuk 16 orang. Jadi kita kena cari dulu berat lelaki. Berat murid lelaki ni lah. Kita ada maklumat X lelaki. Macam ni kalau saya tunjuk sikit idea dia. Kita ada maklumat lelaki, kita ada min. So min lelaki. Okay, apa rumus min? X bar lelaki adalah jumlah berat. Okay, jumlah berat dan jumlah X bagi dengan N.
Okay, kita tahu min lelaki adalah 57. Jumlah berat lelaki tak tahu. Jadi kita buat jumlah berat N 14. Okay, kita akan dapat jumlah berat lelaki. Okay, tolong darab kat saya boleh tak? Jumlah berat lelaki berapa? 57 kali 14 berapa? 798. Saya tak dengar, boleh kuat sikit tak? Berapa? 798. Okay, terima kasih. 798. Okey. Benda yang sama juga kita kena buat untuk min X bar perempuan. Benda yang sama juga lagi kita buat. Okey, dah dapat dah. Maksudnya berat jumlah lelaki ni untuk 14 orang ni adalah 798. Jadi kita kena buat benda yang sama untuk min perempuan. Okey, min perempuan ialah jumlah berat perempuan bahagi dengan bilangan perempuan. Okey, min perempuan ialah 43. Okey, jumlah berat perempuan tak tahu. Bilangan perempuan 16. So, jumlah berat perempuan sekarang ni dia ada 688. 688. Terima kasih. 688. Jadi, baru kita boleh cari min lelaki tambah perempuan ni. Jadi, baru kita boleh cari min lelaki campur perempuan, iaitu berat lelaki iaitu 798 tambah dengan berat pelajar perempuan 688, kita bahagi dengan jumlah pelajar. Jumlah pelajar berapa? 14 kan? 16 kan? 30. Jumlah pelajar kita 30. Sebab lelaki ada 14, perempuan ada 16. So tambah dua-dua dapat 30. Cuba kira kat saya, berapa min dia? 49.53. Berapa? 49.53 kah? Ya, cikgu. Okey, 49.53. Okey, 49.53. Terima kasih. Kita habis sikit ya. Okey. So dapat dah dia punya berat min dia. Okey, kemudian variant ni apa guna dia variant ni? Apa guna variant ni? Sikit. Bodoh lah Apa guna variant? Variant. Apa lagi? Sekejap. Okey. Variance lelaki ialah jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak X bar kuasa 2. Okey. Kita guna maklumat ni. Okey. Bila untuk variance ni, dia ada maklumat ni. So jumlah variant lelaki sama dengan jumlah X kuasa 2 bagi dengan N tolak X bar kuasa 2. Okey, yang kita tahu maklumat dekat sini adalah variance lelaki iaitu 2.6. Okey, 2.6 kat sini. Yang kita tak tahu ni, jumlah X kuasa 2 kita tak tahu. N kita tahu. N lelaki tadi ada berapa? N lelaki ada 14. Okey, tolak X bar lelaki, X bar lelaki, min lelaki tadi 57. Okey, 57 kuasa 2. Okey, jadi kita olah yang ni balik, dia akan jadi 2.6 tambah 57 kuasa 2 sebab tolak pindah ke sana jadi tambah. Okey, kemudian yang ini semua dia darab dengan 14. Baru dia dapat jumlah berat lelaki kuasa 2. Okey, so dekat sini jawapan dia jumlah X kuasa 2 untuk lelaki ialah 455. Jumlah X kuasa 2 lelaki 455 22.4. Okey. Setakat ni ada soalan tanya tak? Tak ada, cikgu. Okey lah. So sebab tu kita guna maklumat min untuk kita buka balik dapatkan berat lelaki dan berat perempuan, tambah semula, kita kira semula min lelaki perempuan. Untuk variant ni kita nak tahu berat X kuasa 2 lelaki ni. So dapatlah berat X kuasa 2 lelaki 455 22.4. Kita buat benda yang sama untuk perempuan juga. So kita ambil variance perempuan sama dengan jumlah berat kuasa 2 perempuan bagi dengan N
tolak dengan X bar kuasa 2. Okey, tengok dekat data tu. Dia punya variant dia 1.9. Okey, jumlah X kuasa 2 untuk perempuan kita tak tahu. N kita ada, untuk perempuan ada 16. Dia tolak dengan X bar. Tadi X bar perempuan ada 43. Min lah. Okey, so yang ni saya pindahkan negatif 43 dulu. Sebab tolak bila pindah dia akan jadi tambah. So dia akan jadi 1.9 tambah 43 kuasa 2 kurungan darab dengan 16. Bahagi bila pindah jadi darab. So darab 16 sama dengan jumlah X kuasa 2 perempuan. Jadi jumlah X kuasa 2 perempuan ialah bila kita kira yang ini dia dapat 296.14. Okey, jadi kita dapatlah jumlah X kuasa 2 ni untuk lelaki dan perempuan. So jumlah X kuasa 2 lelaki tambah perempuan, kita tambahlah 45522.4 tambah dengan 29614.4. Okey, jawapannya berapa? Cuba kira kat saya, Ustaz. Berapa nilai dia? 45522.4 tambah 29614.4. 75136.8. 75 136.8. 136.8. Okey, terima kasih Nah bantu saya. Semoga diberkati Allah. Okey. So kita dah. Kita boleh kira dah. Kita ada X bar lelaki tambah perempuan, kita ada jumlah X kuasa 2 lelaki tambah perempuan. So kita boleh kira variance dia dah. Okey, so variance untuk lelaki tambah perempuan, jumlah dia adalah jumlah X. Dia bukan tanya variance, dia tanya CCMPY. Sorry, saya pakai ni lah. Saya pakai CCMPY, lelaki tambah perempuan sama dengan punca kuasa 2 jumlah X kuasa 2 lelaki tambah perempuan bahagi dengan N tolak X bar lelaki tambah perempuan. Okey, so daripada yang ni lah jumlah X kuasa 2 lelaki tambah perempuan yang ni. Kita pindah masuk saja. So jawapan dia sini 75136.8. Okey, jumlah sekarang 16 tambah 14 jadi 30. Tolak dengan X bar lelaki tambah perempuan yang kita kira tadi 49.53. Okey, tekan jawapan dia dalam dulu, kemudian baru punca kuasa 2. Cuba tekan tengok berapa jawapan dia. 2455.03. Berapa dapat? 54. 2455.03. Tak sama dengan jawapan saya lah. Jawapan saya dekat sini yang saya kira tadi adalah 7.1651. Ada yang dapat ini dah? Macam mana awak dapat nombor tu? Okey, macam ni. Cara dia, kalau kalkulator hitam lah. Kalau kalkulator hitam, kalau kalkulator hitam saya buat dalam ni dulu. Cuba tekan 75136.8 bahagi 30. Okey, sama dengan dah dapat lepas 75136.8 bahagi 30 tekan sama dengan tolak sorry, saya minta maaf. Saya yang silap kot. Sini saya tak buat kuasa 2 ni. X bar kuasa 2. Cuba tekan lain. Ada kuasa 2 kat situ. X bar kuasa 2. 49.53 kuasa 2. Cuba tekan lain. Mungkin saya salah sebut tadi. Okey, dapat tak jawapannya? Tak jumpa. Jumpa dah? Alhamdulillah. Okey, dapat dah? Okey, tadi saya terlupa bubuh kuasa 2 kat sini. Sebab tu bila dalam periksa kena berhati-hati. Sebab tajuk soalan, tajuk sukatan senakan ni, dia nama besar dia, nama statistik ni, kalau kita salah memang kita akan renyah lah nak buat. Jadi soalan ni, soalan yang terakhir ni panjang lah. Mungkin ada dekat soalan bahagian B. Soalan 16 ni mungkin bahagian B lah. Dan bagi maklumat ni, kita cari semua. Kita kena cari semula. Kena cari min lelaki tambah perempuan. Kena cari jumlah kuasa 2, berat kuasa 2 lelaki tambah perempuan. Okey, dan masuk balik dalam rumus ni baru kita dapat.
Okey, so untuk malam ni saya rasa takat ni sajalah sampai 16. Yang lain tu saya rasa tak tempat dah, esok kita nak ada sekolah lagi. Jadi untuk nombor 15, 17 yang saya skip ni, saya rasa soalan ni boleh buat dah. Tak ada masalah. Okey dah. Ada soalan yang tanya tak dekat sini? Ada cikgu. Okey, Amirah ada yang tanya? Tak ada. Alhamdulillah, Hana, Lukman, Khadijah, Hafizi. Ada cikgu. Okey, baik. Kalau tak ada, okey, kita akan tamat dekat sini. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah kerana hadir kelas malam ni. Dan saya doakan semua yang hadir ni, usaha kita ni diberkati Allah dan dirahmati Allah. Semua sekali lah, semoga kita mendapat kejayaan cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Dan percubaan lah. Okey, baik. Saya tamatkan dekat sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Okay, thank you. Terima kasih. Cikgu. Ya, Syazwan. Ustaz Bismillah. Apa Syazwan? Kalau nak, tak lagi saya buat lain. Sebab link ni akan ditutup juga saya. Terima kasih. Okay, Habib, Muaz. Okey, terima kasih. Ya, boleh live dah. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Syazwan, sekejap lagi saya kontak lain. Boleh live dulu. Okey. Okey, Terima baik. kasih. Okey, terima kasih. Baik, kita tamatkan sini. Baik. Assalam. Okey, saya tamatkan kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.